Hai semua, hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang rahsia pendapatan pasif dan pencen dengan bisnes online. First, saya akan cerita dulu apa itu pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni adalah sejenis pendapatan yang kita bina selama beberapa tahun sampai masa bila kita nak berehat dan dah tak kerja, pendapatan tersebut kita masih dapat secara berterusan. Beza antara pendapatan aktif dan pendapatan pasif, pendapatan aktif ni ada kerja ada duit, tak kerja tak ada duit. Tapi pendapatan pasif, ada kerja ada duit, dah tak kerja pun duit masih dapat berterusan. Okey, saya akan tunjuk satu contoh perbezaan di antara pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Pendapatan aktif ni ibarat macam kita angkut air guna baldi daripada telaga ke rumah kita hari-hari, sebab rumah kita tak ada sistem piping. Selagi mana kita sihat, selagi mana kita ada kudrat, selagi itulah kita mampu nak buat. Tapi macam mana kalau kita sakit? Macam mana kalau kita meninggal dunia? Terputus tak bekalan air untuk keluarga kita? Terputus kan? Macam itulah ibaratnya pendapatan aktif. Tapi pendapatan pasif ibarat macam kita bina sistem piping daripada sumber air terus ke rumah kita. Bila dah siap sistem piping ni, berterusanlah kita dan keluarga dapat guna air. Macam itulah pendapatan pasif, kita bina selama beberapa tahun. Apabila kita berehat, kita akan berterusan dapat pendapatan, dan apabila kita meninggal dunia, keluarga kita pun akan dapat pendapatan yang berterusan. Jadi anda nak pilih yang mana satu? Anda nak pendapatan aktif atau pendapatan pasif? Seterusnya, apa potensi bisnes ni? Yang pertama, kita akan dapat pendapatan pasif dan pencen. Yang kedua, kita akan dapat mewariskan pendapatan kita. Dengan adanya pendapatan pasif ni, kita akan dapat yang pertama, jaminan pendapatan. Contoh bila berlakunya PKP, ramai orang hilang sumber pendapatan. Tapi kita tetap dapat pendapatan yang berterusan, walaupunlah berlaku krisis ekonomi macam mana sekalipun. Kemudian yang kedua, kita boleh pilih untuk bersara awal. Kemudian kita akan ada ketenangan fikiran. Sebab apa ketenangan fikiran? Sebab kita tak perlu pening-pening nak fikir macam mana nak maintain bisnes kita. Kemudian seterusnya, hidup kita akan jadi lebih bebas dan kita akan ada banyak masa untuk keluarga, dan kita sendiri yang kawal masa kita, bukan orang lain. Bila kita yang kawal masa kita sendiri, kita akan ada banyak pilihan untuk buat perkara yang kita suka. Kita nak balik kampung 2 minggu straight ke, kita nak melancong ke mana ke, kita nak duduk rumah sampai pukul berapa sekalipun, ikut suka kita. Kemudian kita boleh bebaskan diri kita daripada bos dan sistem punch card, dan kita boleh jadikan pendapatan pasif kita ni sebagai plan B, iaitu pendapatan backup. Contoh kalau berlaku sesuatu yang kita tak jangka, kena buang kerja ke, sekurang-kurangnya kita ada backup untuk kita support keluarga kita. Selain daripada tu, faedah yang kita boleh dapat, kita boleh selesaikan hutang-hutang kita secepat mungkin. Bila selesai hutang kita cepat, kita pun dah tak susah hati dah. Kemudian kita boleh capai banyak impian yang kita dah simpan selama hari ni. Sama ada impian kita ke, impian isteri kita ke, ataupun impian anak-anak kita. Kita nak pergi melancong ke, ataupun kita nak beli rumah dan kenderaan yang selesa untuk isteri dan anak-anak kita. Macam-macam lagi lah, masing-masing ada impian masing-masing. Okey, seterusnya saya nak cerita tentang konsep bisnes ni. Konsep bisnes ni yang pertama, partner dengan syarikat. Kita jadi rakan kongsi kepada syarikat. Syarikat ada sediakan sistem shopping online. Kemudian syarikat ada sediakan kedai. Dan syarikat sediakan 700 produk, iaitu produk keperluan harian. Dan syarikat sediakan penghantaran. Konsep yang kedua adalah tukar brand dan guna produk. Kita tukar brand yang biasa kita beli di Giant dan Tesco atau sebagainya. Contoh kita beli sabun basuh pinggan, sabun mandi, kita tukar kepada brand yang syarikat partner kita keluarkan. Kita tukar brand dan guna produk untuk keperluan diri dan keluarga. Kita boleh shopping secara online ataupun beli di kedai yang syarikat dah sediakan. Kemudian konsep yang ketiga, kita cuma share dan ajar orang lain. Kita kongsikan manfaat produk dan kita kongsikan kelebihan produk syarikat partner kita ni berbanding produk di luar sana. Kemudian kita ajar orang lain shopping macam kita. Okey, sebab apa kita kena tukar brand yang biasa kita pakai kepada brand yang syarikat partner kita keluarkan? Yang pertama, produk yang syarikat partner kita keluarkan jimat, berkualiti dan berbaloi untuk wang. Yang kedua, produk-produknya organik, selamat dan mesra alam. Yang ketiga, produknya pelbagai guna. Yang keempat, setiap produk yang dihasilkan ada R&D, iaitu Research and Development. Syarikat partner kita ni ada ramai saintis yang sentiasa buat kajian untuk menambah baik kualiti produk yang sedia ada dan juga untuk mencipta produk yang baru. Kemudian yang kelima, produknya ada jaminan kepuasan dan jaminan wang dikembalikan.
Sekiranya kita tak puas hati dengan produk yang kita pakai, kita boleh pulang balik produk tersebut dan syarikat partner akan pulangkan balik duit kita. Okey, seterusnya saya nak berkongsi tentang siapa syarikat partner kita ni. Yang pertama, syarikat partner kita ni adalah sebuah syarikat yang sangat kukuh. Umurnya dah 60 tahun di dunia dan 40 tahun di Malaysia dan dah berada di 100 buah negara. Yang kedua, mereka adalah syarikat yang patuh syariah. Syarikat partner kita ni dapat pengiktirafan patuh syariah daripada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Bursa Saham Malaysia. Yang ketiga, syarikat partner kita juga ada pemegang-pemegang saham yang terdiri daripada Badan Berkanun Kerajaan dan juga GLC, iaitu Government Local Company. Sebagai contoh, Lembaga Tabung Haji, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Kumpulan Wang Persaraan, Amanah Saham Bumi Putra dan Amanah Saham Malaysia serta lain-lain. Dan yang terakhir, syarikat partner kita ada sijil halal dan sijil ladang organik. Produk-produk yang mereka hasilkan disahkan halal dan mereka ada 6,500 hektar ladang yang disahkan organik dan mereka ada 1,000 orang saintis, ada 25,000 orang pekerja dan mereka lah satu-satunya syarikat yang menghasilkan produk mereka sendiri daripada ladang sendiri dan dengan teknologi mereka sendiri. Okey, lepas ni saya nak cerita tentang marketing plan. Marketing plan yang saya nak cerita ni adalah satu plan yang simple yang kita panggil sebagai prosumer plan. Okey, dalam prosumer plan ni kita ajar setiap orang untuk tukar brand dan belanja sebanyak RM200 sebulan. Contoh pada bulan yang pertama, kita mula dengan diri kita dulu. Kita tukar brand kepada brand yang syarikat partner kita keluarkan dan belanja sebanyak RM200. Kemudian kita introduce orang dan ajar dia untuk tukar brand juga sebanyak RM200. Jadi pada bulan yang pertama, sales network kita ada 2 orang, termasuklah diri kita. Masuk bulan yang kedua, kita ajar partner kita ni untuk introduce orang juga. Jadi kita introduce orang, dia pun introduce orang. Jadi masa tu sales network kita akan berkembang menjadi 4 orang. Masuk bulan ketiga, kita ajar network kita ni semua untuk masing-masing introduce orang dan ajar untuk tukar brand. Jadi kita introduce orang, nombor 3 introduce orang, nombor 2 introduce orang, nombor 4 pun introduce orang. Jadi masa tu sales network kita akan berkembang menjadi 8 orang. Masuk bulan keempat pun sama juga, kita ajar untuk masing-masing introduce orang dan ajar tukar brand. Jadi kita masing-masing introduce orang dan masa tu sales network kita akan berkembang lagi menjadi 16 orang. Masuk bulan kelima, kita akan ada 32 orang. Bulan ke-6 kita akan ada 64 orang. Bulan ke-7 kita akan ada 128 orang. Bulan ke-8 kita akan ada 256 orang. Bulan ke-9 kita akan ada 512 orang. Dan bulan ke-10 kita akan ada 1024 orang di dalam network kita. Nah, ini kita cerita setiap seorang introduce orang aja kepada syarikat partner kita dan ajar dia untuk tukar brand. Jadi dalam masa 10 bulan kita akan ada 1024 orang di dalam sales network kita. Okey, sekarang kita kira berapa business volume kita. Kita dah ada seramai 1024 orang dalam network kita dan setiap orang pakai barang bernilai RM200. Jadi RM200 darab dengan 1024 orang. Jadi jumlah business volume kita pada bulan tersebut adalah RM204,800. Jadi kalau ikut kepada sistem yang syarikat partner kita dah tetapkan, jumlah business volume yang sebanyak ini, network kita layak dapat 21%. Jadi syarikat partner kita akan bayar pada network kita 21% daripada jumlah business volume ni. Jadi RM204,800 darab dengan 21% bersamaan dengan RM43,800. Jadi ini adalah jumlah yang akan dibayar kepada network kita. Dan mengikut kepada sistem pembayaran bonus yang syarikat partner dah tetapkan untuk kita, kita sebagai orang yang pertama dalam network ni, kita akan dapat dalam anggaran RM11,000 untuk bulan tu. Jadi inilah yang dikatakan pendapatan pasif, hasil daripada network yang kita bina. Makin ramai orang yang kita ajak untuk tukar brand, makin besarlah pendapatan kita. Seterusnya, saya nak kenalkan nama syarikat partner kita. Nama syarikat partner kita ialah Amway Malaysia Holdings Berhad. Jadi Amway ni dah ada kat Malaysia sejak tahun 1976. Jadi umur dia dah 40 tahun lah. Dekat dunia dah 60 tahun. Ini adalah senarai pemegang saham terbesar Amway. Ada Amanah Saham Bumi Putra, ada Kumpulan Wang Persaraan, ada Amanah Saham Malaysia dan ada EPF iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan juga Lembaga Tabung Haji. Dan ni pula adalah senarai syarikat patuh syariah.
Senarai ini dikeluarkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security Bursa Saham Malaysia. Yang ini dikeluarkan pada bulan Mei 2020. Dan anda boleh tengok MOU pada nombor 7. Satu lagi kelebihan yang ada pada bisnes ni iaitu kita tak buat bisnes ni seorang-seorang. Kita disokong dan dibimbing penuh oleh grup Studio FC. Inilah grup Studio FC kita. Sangat ramai kan? Dan ini adalah barisan mentor kita dengan pengalaman terkumpul selama 100 tahun dalam bisnes ni. Jadi kita ada grup yang hebat dan mentor-mentor yang hebat. Bisnes MOU ni semua orang boleh buat. Tak kira background apa sekalipun, yang penting berumur 18 tahun ke atas. Saya bagi contoh sepasang suami isteri, mereka ni doktor, dah ada 4 buah klinik. Kalau ikutkan pendapatan mereka dengan klinik mereka ni dah banyak dah. Tapi sebab apa mereka pilih bisnes MOU juga? Nanti saya ceritakan sebabnya. Tapi saya nak tanya, adakah anda kenal siapa lelaki ni? Yang ni lah Timbalan Menteri Kesihatan 1 kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Walaupunlah beliau dah jadi Timbalan Menteri Kesihatan 1 sekarang ni, beliau masih meneruskan bisnes MOU beliau. Okey, yang ni Datuk Zulkifli. Beliau adalah usahawan yang berjaya sehingga bergelar Datuk ya. Kalau ikutkan beliau dah ada banyak syarikat sendiri. Tapi beliau pun memilih untuk buat bisnes MOU juga. Okey, yang ni pula Abang Mahathir dan Kak Nur Hidayah. Mereka ni salah seorang daripada mentor kami dalam Studio FC lah. Sebelum ni mereka dah buat macam-macam bisnes, termasuklah kedai makan, sehingga pernah mendapat anugerah usahawan terbaik luar bandar peringkat kebangsaan pada tahun 1999. Tapi akhirnya mereka pun memilih MOU sebagai bisnes utama mereka. Macam yang saya cakap tadi, semua orang boleh buat bisnes ni. Walaupunlah pendidikan hanya takat darjah 3 je, tapi tetap boleh berjaya dalam bisnes ni. Contoh Ricky Ng, pendapatan setahun dia pada tahun 1995 mencapai 400,000. Okey, yang ini adalah usahawan Rizda. Kalau ikut dia dah ada kilang sendiri, tapi dia tetap buat bisnes MOU juga. Pada tahun 2015, pendapatan beliau 11,000 dan dalam masa 4 tahun meningkat kepada 137,000. Dan yang ini kita ada engineer dan arkitek, Anwar dan Yasmin. Pada tahun 2015 bermula dengan RM19,000, kemudian meningkat dalam masa 3 tahun kepada 149,000. Dan kita ada cikgu, iaitu Cikgu Jihadah. Daripada tahun 2016 pendapatan 38,000 setahun dan pada 2017 meningkat kepada 128,000. Okey, yang ni adalah tangga gaji kita dalam MOU. Purata pendapatan yang kita boleh capai dalam MOU. Anda pilihlah nak yang mana satu. Anda nak 600 setahun ke ataupun nak yang 6 juta setahun ke, terpulang. Bergantung kepada usaha anda. Yang saya highlight ni iaitu pangkat Emerald. Potensi pendapatan setahun RM300,000. Kita boleh capai anggaran dalam masa 2 ke 3 tahun. Bayangkan dalam masa 2-3 tahun je kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bina pendapatan kita dalam MOU ni, kita dah boleh capai kebebasan wang, masa dan kebebasan hidup. Banyak impian kita boleh capai. Okey, kenapa mereka pilih MOU? Walaupunlah ada yang doktor dan sekarang ni dah jadi Timbalan Menteri Kesihatan, ada yang dah ada banyak syarikat sendiri, tapi mereka tetap pilih untuk buat MOU. Sebab bisnes MOU adalah pendapatan yang boleh diwariskan kepada anak-anak. Bisnes MOU ni kita boleh wariskan kepada anak-anak kita, dan walaupunlah anak-anak kita tak nak sambung buat bisnes MOU ni, MOU tetap bayar pendapatan kepada mereka berterusan. Saya bagi satu contoh bukti pendapatan MOU ni boleh diwariskan. Ini adalah Mendiang Chan Pohyok. Beliau meninggal pada Mei 1993. Disebabkan beliau tak ada anak, pendapatan beliau dalam MOU ni diwariskan kepada abang dan adik perempuan beliau yang memang tak tahu apa langsung tentang MOU ni. Ini adalah slip yang dikeluarkan oleh pihak MOU. Anda tengok selepas bulan Mei beliau meninggal dunia, pendapatan beliau dalam MOU masih lagi berterusan. Kemudian pada tahun 1994, pendapatan beliau dalam MOU masih lagi berterusan, diwarisi oleh abang dan adik perempuan beliau. Dan selepas 20 tahun meninggal dunia, pendapatan beliau sudah mencapai 1 juta setahun. Dan sekarang ni pendapatan beliau masih lagi berterusan. Dan selepas abang dan adik perempuan beliau meninggal dunia, pendapatan beliau ni diwariskan pula kepada anak saudara beliau. Ini adalah keratan akhbar yang kami simpan tentang Mendiang Chan Pohyok. Okey, saya bagi satu lagi bukti pendapatan MOU ini boleh diwariskan. Ini adalah Puan Rosminah dan suami beliau. Pada awalnya suami beliau yang meninggal dulu. Jadi pendapatan MOU tersebut diwarisi oleh beliau lah, Puan Rosminah. Kemudian apabila beliau meninggal dunia, pendapatan beliau dalam MOU diwariskan pula kepada anak perempuan beliau dan suaminya. Jadi inilah bukti pendapatan MOU ini boleh diwariskan kepada anak cucu kita.
Okay, next kita dengar perkongsian adik ni pula. Okey, nama Azri, umur 19 tahun. Pangkat dalam bisnes ni dah berdiamond, ganti tempat ayah. So, bisnes ni ada warisan. Atuk-atuk, nenek-nenek, makcik, abang, kakak buatlah bisnes ni sebab ada warisan. Bukan untuk orang lain, untuk kita, untuk family. Lepas tu kita tolong orang lain juga. Sampai akhirat juga. Dah. Terima kasih. Tun Dr. Mahdi pernah berkata, pada tahun 2020, industri yang terbaik adalah network marketing. Dan kalau anda nak tahu, Amway adalah network marketing yang terbaik. Dan apa yang Tun Dr. Mahdi cakap tu memang betul. Sebab masa berlakunya PKP beberapa bulan yang lepas, bisnes Amway sikit pun tak terjejas. Sedangkan bisnes lain semuanya terjejas. Jadi kalau anda nakkan satu karier dan sumber pendapatan yang kukuh, stabil dan berterusan, Amway adalah platform yang terbaik. Next, saya nak tunjukkan satu video demonstrasi produk. Saya nak tunjukkan apa kelebihan produk-produk kita. Hai semua, hari ini saya nak perkenalkan kepada anda sabun pencuci pinggan Amway Dish Drops. Okey, apa beza Amway Dish Drops dengan brand X? Amway Dish Drops harganya RM38.40. Brand X harganya dalam RM7 ke RM8. Anda nak yang mana? Mesti nak yang brand X kan, sebab nampak lebih murah. Tapi Amway Dish Drops, satu botol ni 1 liter, boleh dicairkan kepada 10 liter bersamaan dengan 20 botol squeeze botol ni. Okey, kita tunjuk satu demo perbezaan antara Amway Dish Drops dengan brand X. Kebiasaannya, kotoran yang paling susah untuk kita tanggalkan pada pinggan mangkuk kita adalah kotoran yang berminyak. Dan jadi hari ini saya nak pakai minyak yang kita dah pakai untuk goreng. Kita bubur dekat sudu. Okey. Kemudian kita bubur sabun. Sebelah kanan saya letak Amway Dish Drops yang dah dicairkan. Kemudian sebelah kiri saya letak brand X. Okey, kemudian kita cuci. Sebelah kanan saya pakai jari yang ni ya. Okey, sebelah kiri saya pakai jari telunjuk. Kemudian kita bilas. Okey, kita tengok apa hasilnya. Yang mana lebih bersih? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan lebih bersih. Jadi Amway Dish Drops ni kita pakai air sikit pun dia dah bersih. Jadi jimat air. Yang sebelah kiri, brand X ni kita kena pakai banyak air untuk kita cuci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berlaku pembaziran air. Okey, kebiasaannya orang pakai brand X ni, kulit tangan mereka akan mengelupas sebab ia daripada bahan kimia. Tapi Amway Dish Drops daripada bahan-bahan organik, iaitu aloe vera, minyak kelapa laut dan juga lemon. Jadi makin kita pakai, kulit tangan kita makin lembut, makin halus. Jadi air basuhan yang kita dah pakai untuk Amway Dish Drops ni tadi, sebabkan dia daripada bahan organik, kita boleh jadikan dia sebagai baja, kita siram pada pokok. Tapi yang brand X boleh tak kita nak siram kat pokok? Tak boleh kan, sebab dia daripada bahan kimia, nanti mati pokok tu. Satu lagi soalan, brand X ni berani tak kita nak pakai untuk cuci buah, cuci sayur dan juga botol susu baby? Tak berani kan? Amway Dish Drops tak ada masalah. Kita boleh pakai untuk cuci sayur, cuci buah dan juga botol susu baby. Tak perlu dah nak fikir nak beli sabun untuk basuh botol susu baby. Kan jimat satu pun dah cukup. Okey. Minimum penggunaan Amway Dish Drops ni adalah selama 6 bulan. Sabun Amway Dish Drops ni boleh tahan selama 6 bulan. Itu minimum ya. Kalau ikut pada pengalaman saya, dengan saiz keluarga yang kecil, saya dah pakai selama 9 bulan dan masih belum habis lagi. Tadi harga Amway Dish Drops ni tadi saya sebut RM38.40. Itu harga runcit. Nak lebih murah, jadi ahli, beli dengan harga ahli, dapat murah dalam 25% lebih murah. Okey, RM38.40 kita bahagi selama 6 bulan, kita cuma belanja sebanyak RM6.40. Tapi yang brand X RM7 darab dengan 6 bulan, kita belanja sebanyak RM42 selama 6 bulan. Ya, tapi itu kalau sebulan sebotol lah. Kalau sebulan 2 botol dah jadi RM84. Jadi mana lebih murah? Brand X ke Amway Dish Drops?
MOD Drop lebih murah. Sebulan kita hanya spend RM6.40. Kalau jadi ahli dapat lagi murah 25%. Jadi anda nak yang mana? Nak yang brand X ataupun MOD Drops? Pilihlah yang jimat, organik, selamat dan mesra alam dan berkualiti. Hai semua, hari ini saya nak berkongsi dengan anda tentang Nutrilite Bio C+. Nutrilite Bio C+ ni adalah makanan tambahan iaitu suplemen untuk bekalkan vitamin C yang cukup pada tubuh badan kita setiap hari dan untuk tingkatkan imunisasi badan kita. Kenapa perlu kita makan suplemen? Perlu tak untuk kita invest untuk kesihatan yang optimum untuk kita dan keluarga kita? Sangat perlu. Kerana pada masa sekarang pencemaran bukan hanya pada udara, malah makanan kita pun tercemar. Contoh, ayam disuntik dengan hormon. Ikan yang nampak macam fresh dekat supermarket tu sebenarnya disuntik dengan asid borik iaitu bahan pengawet mayat. Kemudian sayur-sayuran dan buah-buahan ada racun serangga, ada baja kimia dan juga ada lilin. Okey, kita tunjuk satu demo. Kita ibaratkan kapas ni seperti organ dalam tubuh badan kita yang bersifat penapis. Contohnya buah pinggang dan juga hati. Okey, yang ini kita ibaratkan sebagai pencemaran yang ada pada makanan kita lah, segala toksik yang ada pada makanan kita. Hari-hari kita makan ayam, hari-hari kita makan ikan, hari-hari kita makan sayur, kita makan buah. Bila dah hari-hari makan, lama kelamaan organ penapis yang ada pada badan kita akan kotor. Okey. Bila organ penapis kita kotor, dia akan rosak. Okey, jadi boleh tak kita keluarkan duit sikit untuk kesihatan yang optimum untuk kita dan keluarga kita? Kita pun keluarkan duit sikit, kita invest, kita makan suplemen hari-hari. Okey, jadi kita makan suplemen hari-hari. Memanglah lambat sikit sebab suplemen ni bukan ubat, dia adalah suplemen, makanan tambahan. Okey, bila kita amalkan makan suplemen hari-hari, lama kelamaan organ kita akan bersih tak? Lama kelamaan badan kita dan organ kita akan bersih. Okey, sekarang kita ibaratkan yang ini dua orang yang sihat, seorang amal makan suplemen, seorang lagi tak amal makan suplemen. Macam biasa, kita makan ikan, kita makan ayam, kita makan sayur, kita makan buah. Okey. Sebabkan yang ini amal makan suplemen, tubuh badan dia lebih kuat untuk melawan penyakit dan pencemaran yang ada pada makanan tadi. Okey. Yang seorang lagi pun sama. Dia pun makan ikan, dia pun makan ayam, dia makan sayur, dia makan buah. Tapi sebabkan dia tak ada amal makan suplemen, lama kelamaan tubuh badan dia pun sakit. Dia pun jatuh sakit. Bila jatuh sakit, dia jumpa doktor. Bila jumpa doktor, doktor akan bagi ubat untuk makan ubat. Okey, katakanlah orang yang sakit kencing manis. Pernah tak kita dengar orang sakit kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, yang dos ubat dia makin lama makin kurang? Tak pernah kan? Lama kelamaan dos ubat makin bertambah. Bila dah hari-hari makan ubat dan dos pun makin lama makin bertambah, apa jadi agak-agaknya dekat buah pinggang dia? Buah pinggang dia akan kotor. Bila buah pinggang kotor, dia akan rosak. Okey, tapi boleh tak kita showkan dia untuk makan suplemen? Boleh, kita showkan dia untuk makan suplemen. Jarakkan daripada makan ubat tu sejam. Sejam selepas makan ubat baru boleh makan suplemen. Dan dos jangan kurangkan melainkan dengan nasihat doktor. Jadi kita showkan dia untuk makan suplemen. Dia pun amal makan hari-hari. Kita tengok lama kelamaan tubuh badan dia dan buah pinggang dia pun akan kembali bersih. Okey, bersih tak buah pinggang dia? Bersih kan? Okey. Jadi perlu tak untuk kita invest sikit untuk kesihatan yang optimum untuk keluarga kita? Okey, kenapa kita perlu pilih Nutrilite? Kenapa kita kena pilih Nutrilite? Sebab Nutrilite adalah pengeluar suplemen organik yang pertama di dunia sejak tahun 1934 dan dah berumur 80 tahun, dan mereka lah satu-satunya pengeluar suplemen yang menghasilkan suplemen-suplemen mereka daripada ladang-ladang organik mereka sendiri dengan teknologi mereka sendiri, dan ada money back guarantee. Sekiranya tak berpuas hati, boleh pulangkan semula produk dan duit anda akan dipulangkan semula.